Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. Ya, setelah sekian lama bercuti berhari raya, okey, dikenakan lagi dengan jadual bekerja yang semakin ketat sekarang ni. So that's why kenapa ada beberapa perlawanan aku telah termiss untuk, memang disengajakan lah, bukan tidak sengaja sebenarnya, tidak aku update. Dan beberapa isu-isu terbaru, update terbaru daripada Sabah FC juga aku tidak terupdate buat secara video. Tapi kalau kamu follow punya channel ni, ada satu di ruang tu kita panggil ruangan community. Untuk masa aku tidak mengeluarkan video ni, aku banyak share gambar di bahagian tu lah. So banyak juga respon yang telah dilakukan oleh viewers SRTV. Terima kasih aku ucapkan kerana terus setia bersama aku walaupun aku tidak mengeluarkan sebarang video. Dan sekali lagi aku mohon maaf kerana lama tidak upload video, dan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua yang meraihkannya. Okay, so video kali ini aku akan buat secara ringkas saja mengenai apa yang telah berlaku untuk Sabah FC. So isu-isu yang ingin aku, atau berita-berita yang aku share dengan kamu adalah mengenai stadium baru yang dalam perancangan ataupun bakal dibuat, perpisahan Njoku dengan Sabah FC. Sabah FC ada bas baru. Wow, okey, menarik ya. Dan juga signifikannya BB7 di dalam pasukan Sabah FC, di mana kita tengok beberapa perlawanan terakhir Sabah FC. Kita lihat BB7 diturunkan selaku pemain utama dan meneruskan kepercayaan Ong Kim Swee. Ong Kim Swee meletakkan beliau selaku kapten untuk pasukan Sabah, dan kita tahulah apa hasil dia selepas itu. So jom kita mulakan mengenai isu yang telah ataupun berita yang telah aku share sebentar kamu, yang aku sebut tadi tu. Aku cuba kupas ataupun share dengan kamu mengenai pendapat aku satu persatu. Jom kita mulakan. Okay guys, share yang pertama adalah mengenai bas baru yang dimiliki oleh Sabah FC. Walau macam mana pun sebelum tu, ini belum official kerana Sabah FC tidak mengeluarkan lagi sebarang statement mengenai bas ni unless aku terlepas. Okay, so far daripada pencarian aku tidak jumpa lagi lah Sabah FC memperkenalkan, guys, ini adalah bas baru kami. So ini adalah mungkin daripada orang yang terlibat dalam projek pembuatan ataupun menyediakan bas untuk Sabah FC tu. Tapi apa yang penting, bas tu nampak cool lah, okay, dengan warna lebih banyak kepada biru dan berwarna merah, ada logo Sabah FC di situ. Ini adalah merupakan salah satu langkah awal yang kita nampak Sabah FC, management Sabah FC betul-betul serius untuk membangunkan klub ni dengan menyediakan satu transportation yang official untuk pemain-pemain Sabah FC. Tapi apa yang kurang di sini yang aku tak berapa berkenan, kalau boleh letaklah maskot tu, sang badak tu, okey, di bas kita tu. Pendapat aku sialah. Seterusnya guys adalah mengenai perpisahan Jacob Njoku dengan Sabah FC. So ini adalah merupakan, aku tak jangka lah benda ni. Aku tak jangka ia akan berlaku dengan begitu cepat. Aku fikir macam mungkin habis season baru Jacob Njoku kan tidak bersama Sabah FC. Tapi lebih awal daripada apa yang aku jangkakan, kerana beberapa orang pun setuju juga dengan pendapat aku ni, kerana beliau tidak berapa diturunkan bersama skuad Sabah FC untuk perlawanan Liga Super. Hanya satu perlawanan saja kalau aku tak silap, itu pun diturun sebagai pemain gantian, di mana khidmat beliau lebih digunakan untuk pasukan Under 23 Sabah FC kalau aku tak silap. Itu pun dia baru menjaringkan satu gol. So mungkin ada sebab lain lagi, tapi itu aku akan sentuh sebentar lagi. Tapi mungkin itu yang apa yang telah ditampilkan oleh Jacob Njoku sewaktu bersama Under 23 itu mungkin juga menjadi salah satu sebab kenapa Ong Kim Swee mungkin tidak berkeyakinan untuk menggunakan khidmat beliau selaku penggempur Sabah FC mungkin. Dan reason yang seterusnya yang ini memang dikeluarkan di artikel yang aku baca adalah mengenai masalah keluarga yang dialami oleh Jacob Njoku, membuatkan beliau bersetuju dengan Sabah FC untuk mutual termination contract lah, understanding. Yang kenapa benda ini penting, kerana mutual termination contract membuatkan mana-mana individu, especially Sabah FC, tidak perlu membayar sebarang ganti rugi untuk perpisahan tersebut. Dan disebutkan juga beberapa pemain yang berada kononnya di dalam radar Sabah FC. Peminat-peminat Sabah FC pun sendiri ada beberapa nama pemain. Ini akan aku buat satu video nanti secara detail mengenai individu-individu tersebut. Tapi yang penting, 2 pemain import, 1 pemain tempatan telah disebutkan nama untuk menggantikan tempat Jacob Njoku, di mana
tidak lama lagi transfer Windows jendela kedua akan dibuka. Itu dah. So itu kita kena tunggu dan lihat dulu statement yang dikeluarkan oleh Sabah FC. Tapi apa yang bakal aku share dengan kamu untuk video akan datang adalah mengenai target yang disebut-sebut oleh peminat Sabah FC. Kita akan tengok sendiri sejauh manakah signifikan atau kebaikan pemain ini. Seterusnya guys adalah mengenai stadium Sabah FC. Ini adalah selain daripada ada banyak bas tersendiri daripada Sabah FC, management Sabah FC, Bos Marzuki juga ingin Sabah FC mempunyai stadium sendiri adalah merupakan satu bagi aku tindakan atau idea yang cukup bagus, di mana bila orang tengah melobi untuk mendapatkan kawasan ataupun tanah yang sesuai untuk mendirikan stadium tersebut, dan of course banyak benda yang terlibat lagi lah. Aku sempat bercerita dengan beberapa orang daripada Sabah FC sendiri mengenai stadium ini. Tanah tu memang ada sudah, di mana sebenarnya jenis stadium yang bakal dibuat tu pun memang sudah ada rupa dia macam mana, tapi bukan untuk aku share dengan benda tu dulu. Biar Sabah FC, biar Bos Marzuki sendiri share dengan kamu, kerana again kalau aku sebut sendiri pun lokasi apa nama tempat tu, mungkin tempat tu tak jadi. So nanti panjang lagi cerita. Tapi apapun, lokasi yang ditarget sudah ada rupa stadium yang diperlukan. Sudah ada. Yang penting Bos Marzuki sendiri cakap target untuk kapasiti stadium tu adalah dalam 15,000 ke 20,000 orang. Bagi aku adalah merupakan satu target yang cukup logik, kerana kalau kita tengok sendiri pun, melainkan perlawanan JDT barulah stadium likas full. Kalau sewaktu menentang tim-tim selain JDT, boleh katakan dalam 7,000, 10,000 tu jarang sekali lah, tapi lebih kurang jumlah-jumlah begitu. So 15 ke 20,000 bagi aku adalah merupakan satu kapasiti yang cukup logik. Dan ada juga di share sekali dengan contoh stadium yang ingin diikuti di sini adalah seperti mana Stadium Fulham. Aku lupa soal nama dia tu. Okay, tapi Stadium Fulham, cuma kita nak tahu Stadium Fulham yang mana satu, sebelum di upgrade atau selepas di upgrade. Itu yang tidak pasti sekarang. Tapi apa yang penting sekali di sini adalah stadium yang bakal dibina Sabah FC ni, oleh kerana kita akan bertanding di AFC, dan of course aku rasa target seterusnya untuk kekal bertanding di AFC, mempunyai facilities yang at least minimum requirement untuk AFC disediakan oleh stadium yang bakal dimiliki oleh Sabah FC, dan bakal kita akan ke stadium tu tidak lama lagi, insyaAllah. Bukan maksud aku dalam 2-3 bulan lah, bertahun jugalah sebenarnya benda ni, tapi insyaAllah kita akan berada di stadium tu dengan kemudahan yang cukup bagus. Kita doakan sajalah untuk kebaikan bersama. Dan seterusnya guys, signifikan BB7 bersama Sabah FC ini adalah merupakan benda yang aku sentuh, kalau aku ni silap, di beberapa video awal sebelum ni, yang aku sendiri macam kurang berpuas hati, dan aku tidak faham kenapa BB7 tidak diturunkan untuk beberapa perlawanan sebelum ni, yang dimana of course untuk 3 perlawanan terdahulu kita telah menentang 3 tim yang pada mulanya berada di saingan Liga Perdana, dan kita menang pada perlawanan tu. Lepas tu kita beranjak untuk melawan beberapa tim yang sudah pun berada di Liga Super, dan kita menemui kesukaran sewaktu perlawanan tersebut. Imagine saja untuk beberapa perlawanan terakhir kita away sahaja, ya, bukan sewaktu kita berada di home, away saja kita hanya mampu mengutip satu mata, membawa balik satu mata daripada perlawanan tersebut kalau aku tak silap. Dan memang payahlah kita tengok match tu, ramai juga orang geram kenapa Sabah beraksi begini. Tapi untuk beberapa 2 atau 3 perlawanan terakhir, BB7 finally diturunkan, dan kita tengok signifikan beliau untuk bersama Sabah FC membuat banyak perubahan. Dan aku sendiri macam aku cakap, aku telah sentuh kenapa BB7 tidak diturunkan. Aku mau BB7 diturunkan, dan akhirnya BB7 diturunkan untuk 3 perlawanan terakhir ni, membuktikan di sinilah kenapa aku mau BB7 berada di skuad utama Sabah FC, kerana beliau adalah merupakan tonggak utama membawa Sabah FC di tangga ketiga bagi season lepas. So aku yakin BB7 masih mampu juga untuk membawa Sabah ke satu tahap yang boleh kita banggakan bagi saingan Liga Super tahun
23 ni. Of course, bukan BB7 sajalah, banyak individu yang terlibat sebenarnya juga untuk membawa Sabah ke tahap yang apa yang kita alami sekarang ni. Tapi bagi aku yang obvious sangat, yang aku memang mau sangat terus bersama Sabah FC adalah BB7. Diharap untuk perlawanan akan datang, BB7 akan terus diturunkan dalam skuad utama Sabah FC mengikut kesesuaian perancangan OKS. Itu yang lagi penting lah. Aku di sini boleh cakap juga, tapi at the end of the day, OKS sendiri yang menentukan siapa yang perlu diturunkan bagi perlawanan-perlawanan tersebut. So, okay guys, itu sajalah perkongsian secara ringkas mengenai apa yang telah berlaku semenjak aku tidak melakukan sebarang video untuk update Sabah FC kepada anda ni. Diharap perkongsian secara ringkas aku ni dapat mengupdatekan sesama sendiri dan juga memberitahu anda yang SRTV tidak hilang lah. SRTV masih ada. SRTV cuti saja. Sekarang masanya untuk SRTV beraksi kembali, dan aku akan janjikan untuk beberapa video especially untuk pemain yang ditarget untuk jendela perpindahan yang akan datang. Kalau kamu ada rasa benda lagi yang perlu aku share, perlu aku bincangkan, kamu boleh letakkan di ruang komentar di bawah. So, kita berjumpa lagi guys di video seterusnya. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama SRTV walaupun tidak ada video aku upload sejak beberapa kebelakangan ni. So, kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum, SMJ untuk semua.